Baik, itu lagu daripada Jeffrey Dean, katanya gunung yang tinggi kudaki. Dan bersama-sama kita di talian ketika ini kita akan bersama dengan seorang pendaki yang berpengalaman, yang sudah lama terlibat dalam sebagai pendaki. InsyaAllah akan bersama kita sebentar lagi dan sudah pun berada di talian ketika ini. Baik, sebelum itu anda yang sedang bersama kami, mohon untuk terus share kerana saya tidak sempat untuk tag rakan-rakan kita sebentar tadi. Dan kita bersama dengan rakan saya yang merupakan rakan lama saya, rakan setugas saya di Kuala Lumpur dulu, dan kini aktif sebagai seorang hiker ataupun seorang pendaki gunung. Berada di talian kita ini saudara Cikgu Rezani. Assalamualaikum Rezani. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Alhamdulillah. Apa khabar? Lama tak dengar cerita ni. Alhamdulillah. Masih lagi di Seremban ya? Masih lagi di Seremban. Bila nak balik ke ni? InsyaAllah. Ya. Kita doakanlah. Tapi doa-doa pun ada minta tak, ada mohon tak balik Kelantan. Nanti kita mohon. Belum mohon lagi. Agaknya ada sesuatu yang mungkin menarik perhatian ya, berada di Seremban Negeri Sembilan ni. Dan yang kita tahu sejak beberapa tahun kebelakangan ni, Cikgu Rezani begitu aktif sebagai seorang pendaki. Betul tak? Ya. Okey, macam sejak bila lagi sebenarnya mula terlibat sebagai pendaki gunung ni? Mungkin pendengar kita nak tahulah malam ni. Terima kasih Saudara Izani. Ya. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih Organizer Radio kerana sudi untuk temu buat saya pada sesi malam ni. Assalamualaikum kepada pendengar semua. Sejak bila? Sebelum saya jelaskan berkaitan dengan mendaki gunung ni, ada sedikit pesanan lah, terutamanya kepada rakan-rakan pendengar yang merupakan hikers lah. Yang merupakan hikers. Buat masa sekarang ni kita masih lagi dengan wabak COVID-19. Jadi saya harapkan rakan-rakan pendaki ambil maklum. Ambil maklum, ambil bahagia sebagai pendaki yang bertanggungjawab. Sekarang ni terhentilah buat sementara ya. Berhenti buat sementara. Okey. Buat sementara lah. Itulah pesanannya. Rasanya sejak tahun 2017 ke bila terlibat ni? Mula terlibat. Baik, dalam mendaki gunung ni bermula daripada awal 2016. 2016. Okay, 2016. Ya. Sebelum tu saya sebenarnya tak ada niat langsung pun untuk menjadi seorang pendaki ataupun menjadikan hobi mendaki. Hobi. Macam mana bermula jatuh cinta? Jatuh cinta dengan hobi ni macam mana ke? Sebelum tu kita dulu main bola sepak, main futsal, macam itulah. Jadi satu masa tu rasa dah tak larat lah. Nak main bola ni dia lagi pun dia main bola ni dia kena kena stamina apa semua tu lah. Jadi mendaki ni dia sebenarnya tak banyak kemahiran lain kita perlukan. Cuma kita perlukan kesihatan yang baik untuk mendaki. Jadi saya dalam mendaki ni bermulanya sejak ajakan kawan-kawan yang berdekatan di sini. Sebab rumah saya ni dia bersebelahan dengan satu gunung. Gunung Seremban ni nama dia Gunung Angsi. Gunung Angsi ya.
Itu familiar untuk pendaki. Setiap minggu saya tengoklah dia ni naik gunung. Jadi rasa terdetik dalam hati nak cubalah. Ya. Nak cuba apa yang dia orang dapat lihat dekat atas, apa yang ada dekat atas, apa semualah. Jadi semenjak daripada tu kita cuba. Itu hari saya pergi. Bila sampai dekat atas tu ramailah orang pada masa tu. Ya. Jadi kita borak-borak, kita bincang-bincang apa semua. Dan dia orang pun bagi tahu macam ni dapat naik gunung. Dapat tengok pemandangan cantik apa semua. Jadi bermula daripada tu rasa minat tu ada. Minat, ya. Ada pula rakan-rakan yang mengajak ikut join dia punya kumpulan pendaki lah. Ya. Jadi sejak daripada tu saya teruslah dengan hobi ni. Hingga sekarang. Ya. Okey, sebelum mendaki biasanya apakah persediaan sama ada fizikal ataupun mental untuk membolehkan kita mendaki gunung ni? Kalau pergi panjat Bukit Panau tu tak rasa sangat rasanya. Tahu tak Bukit Panau di Tanah Merah ataupun Bukit Keluang bersama keluarga, anak-anak pun boleh kan. Tapi kalau kita mendaki gunung, rasanya perlukan persediaan sama ada fizikal ataupun mental ya. Apa agaknya yang perlu kita sediakan? Ya, Izani, dalam hobi mendaki ni seperti yang saya sebut tadi, kita perlu ada kesihatan dari segi fizikal. Kita kena ada kesihatan kaki. Kita tak boleh ada penyakit-penyakit serius ataupun kritik jantung ataupun lelah lah. Dia sakit lelah belum apa-apa lagi dah. Ya. Ada kesihatan yang baik, tidak ada kecederaan badan. Jadi kita dengan cara itu kita dah boleh menjadi seorang pendaki lah. Biasanya ada tak? Mental, ya. Okey. Ya. Dari segi mental ni dia bila fizikal kita dah sihat, dia automatik ikut sama lah. Dia tak ada masalah. Yang penting kita ada keinginan untuk ke sesuatu tempat. Ya. Saya rasa ada pihak yang mungkin persatuan-persatuan yang menyediakan latihan ya untuk sesiapa yang berminat untuk mengikuti ataupun menjadikan aktiviti hiking ataupun mendaki gunung ini sebagai hobi. Saya rasa ada ya? Ada tak? Setakat ni belum yang official lah. Belum ada yang official. Cuma mereka belajar melalui pengalaman. Trik-trik yang disediakan. Okey. Dari situ mereka bermula dengan perlahan. Kemudian bila buat selalu, dah biasa, jadi mereka ni boleh bergerak sendirilah. Tak ada masalah. Jadi apa sebenarnya mungkin bagi yang belum berpengalaman ya, bagi yang tidak berpengalaman ataupun tidak mengenali lagi aktiviti mendaki ni, apa agaknya yang menimbulkan keseronokan ya, kepada seorang pendaki sebelum ataupun semasa mendaki dan sesudah berada di puncak? Baik, untuk maklum para pendengar, aktiviti mendaki ni dia simple saja, dia mudah saja. Dari segi persiapannya simple, dari segi persiapan mentalnya juga simple juga. Ya. Jadi selalunya kita tak perlukan kemahiran. Kalau macam kita main bola, ada kemahiran, kita kena ada skill. Untuk mendaki tak perlu. Jadi syarat dia cukup mudah lah. Cukup mudah. Yang jadi semua yang mempunyai
Kita suka pemandangan yang cantik, kita minat untuk melihat flora dan fauna. Macam tu. Bila masa mendaki ni, contohnya bila sampai di puncak gunung yang belum kita terokai ataupun belum tawan lagi, mungkin ada tak pernah terlintas rasa penat ke sepanjang perjalanan untuk sampai ke puncak tu? Itu normal lah. Ya. Kita buat apa pun kita akan rasa penat. Kita akan rasa letih. Ya. Cuma bila sesuatu benda tu kita dapat, rasa puas penat atau semua tu dah hilang lah. Kalau dah sampai puncak tu mungkin yang baru pertama kali menyesal agaknya bila di pertengahan jalan tu kan nak sampai tengah-tengah kan. Tapi kalau kata orang, kalau alah biasa tegar biasa kan, kalau dah biasa tu insya-Allah akan dapat menawan puncak menawan puncak. Dan perasaan lah bila dah sampai ke puncak gunung tu. Okey, selalunya diorang ni sebelum pendakian diorang dah tahulah apa yang diorang untuk setiap gunung tu. Ya. Jadi dah tahu latar belakang lah. Diorang dah tahu gunung ni apa ada, hutan apa yang ada, bagaimana pemandangan di puncaknya. Jadi dorongan ni membuatkan diorang suja. Ya. Memang pada permulaannya pendakian ni penat lah. Tapi bila dah sampai di puncak tu, semua tu akan hilang dan akan timbul rasa gembira lah dengan pencapaian tu. Biasanya tempoh masa kita berada di puncak sesebuah gunung tu berapa lama? Selalunya kalau saya buat trip, kan selama 1 jam saja. Setiap tu 1 jam ataupun 1 jam setengah. Lepas tu turun balik lah. Tak bermalam ke apa? Tak ada bermalam kat sana? Untuk trip camping kita akan bermalam. Biasa berapa hari? Dalam pendakian ni dia ada mood. Dia ada 2 mood. Satu mood day hike ataupun balik hari, dan satu lagi camping. Jadi kalau untuk camping kita akan bermalam 2 hari ataupun 3 hari. Bergantung kepada destinasi ataupun gunung-gunung yang kita nak daki lah. Sebenarnya adik saya sendiri pun kira macam maling gunung jugalah. Tapi biasanya dia terlibat di Gunung Setong. Tahu Gunung Setong kan? Di Dabung? Ya. Okey. Tapi memang itu minat dia dan apa yang dia selalu lakukan lah, berada di puncak gunung, bawa peserta-peserta ataupun hikers ke puncak gunung. Jadi Cikgu Reza ni adakah juga merupakan seorang maling gunung ataupun mountain guider lah, kan? Ataupun juru pandu ya? Saya sebenarnya kalau nak ikutkan jenis baru lagi lah dalam pendaki ni. Bermula pun secara tak pada 2016. Dan yang untuk anjurkan trip ni saya aktif pada tahun akhir 2017 kalau tak silap saya. Jadi nak kata maling gunung tu tak jugalah. Belum. Okay. Belum level tu lagi. Dan tapi kebanyakan tempat ataupun gunung yang terdapat di Malaysia ni kebanyakannya kita dah sampai lah. Untuk gunung yang tertinggi di Malaysia dan 7 gunung tinggi di Semenanjung. Gunung apa tu? Gunung Tahan ya? Nanti saya akan tanya lepas ni gunung-gunung yang pernah ditawan lah. Dan rasanya Cikgu Reza ni juga merupakan ahli ataupun juga terlibat dengan perkumpulan lah yang dinamakan Peak Hunters ya. Peak Hunters ataupun pemburu puncak lah ya. Jadi boleh ceritakan sikit tentang persatuan ni, Peak Hunters ni, kepada pendengar kita. Mungkin ada yang berminat ni untuk sama-sama join. Baik, ni saya tubuh
pada tahun 2017. Pada awalnya kita cuma buat trip yang orang kata apa, cuma bukit-bukit ataupun gunung-gunung yang senang untuk didaki lah. Jadi bila kita lama sikit, kita up lah trip-trip ni ke gunung-gunung yang popular di Malaysia. Contoh 7 gunung yang saya sebutkan tadi. Kemudian bermula daripada situ, bila kita dah ada pengalaman sikit, kita terus buat trip di Sabah dan Sarawak. Dan gunung-gunung yang kira popular lah. Yang terdapat di Malaysia. Jadi grup ni sebenarnya dia tak besar lah. Cuma dia jadi sebahagian daripada grup-grup hiking yang ada di Malaysia ni. Kita ada beberapa grup besar seperti Hakam, Haram. Grup ni mempunyai ahli berpuluh-puluh ribu lah. Tak nak dibandingkan dengan grup saya ni, cuma grup yang kecil sajalah. Grup-grup orang kata biasa-biasa saja. Jadi maknanya cikgu juga terlibatlah dalam menubuhkan Peak Hunters ni. Ya, saya adalah pemilik. Gitu. So macam mana kalau pendengar kita nak tengok ataupun ada laman web ke, ada FB ke, macam mana? Baik, untuk grup ni selalunya yang kita buat, kita akan iklankan di dalam Facebook lah. Kita ada laman Facebook, nama dia Peak Hunters. Dan kita ada satu grup WhatsApp lah untuk grup ni. Jadi untuk pendaki yang nak join trip kita, diorang akan tengok dalam FB lah. Ataupun grup-grup besar yang saya sebutkan tadi tu, Akam dengan Haram tu, selalu kita akan post kat situ. Sebab dalam tu memang majoriti pelaki lah. Jadi tenang saja. Kalau nak join grup Peak Hunters ni, type Peak Hunters, ejaan dia PEAK HUNTERZ. Satu perkataan saja. Okey, kita berehat sebentar. Kita berehat sebentar untuk memberi laluan kepada iklan ya. Sekejap. Surah Al-Mulk, modul free, kelas free, belajar free, insya-Allah masuk syurga free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rosli bin Ismail dari Arab Mikro, nak ajak semua adik kakak orang Kelantan khususnya dan rakyat Pantai Timur khasnya dan seluruh rakyat Malaysia amnya untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kelas tadabbur hafazan pada setiap Isnin dan Rabu jam 9.30 sampai 10.30 malam. Kita akan agih modul pengajian secara percuma kerana ada pihak yang menaja. Jadi kerja ini kerja fi sabilillah, yang mana tinggal lagi ambil modul dan wajib belajar kerana modul ini diagih di atas peruntukan zakat. Jadi jika ada mana-mana orang kaya, tuan-tuan yang berkemampuan nak taja satu modul, 2 modul, 100 modul, 60 ke, boleh. Saya alu-alukan. Sila hubungi saya di 014-838-4040, 014-838-4040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are listening Izaniza Radio. Thank you. Stay tuned. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama Izaniza Radio, dakwah IT Kemah Molek malam ini dalam Warna Malam. Dan bersama kita di talian kita kali ini Cikgu Rizani Muhammad Nawi, seorang pendaki gunung yang berkongsi dengan kita tentang hobi mendaki gunung. Dan malam ini lain saya agak teruk pada peringkat awal dan menyebabkan saya mencuba berkali-kali dan saya tak sempat untuk yang
terakhir tu tak sempat untuk tag rakan-rakan saya. Jadi mengharapkan semoga anda semua dapat share, dapat kongsi dengan pendengar-pendengar yang lain untuk memberikan lebih ramai lagi pendengar bersama kita malam ni. Dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Rezani di talian. Baik, kita teruskan perbualan ya. Halo. Ya. Okey, kalau tadi kita berbicara sedikit tentang pig hunters dan mungkin ada yang nak tahulah macam mana cara kita nak katakan berminat ya untuk menyertai hiking bersama dengan pig hunters ni. Macam mana cara dia? Baik, saya rasa cara yang paling senang boleh kontak saya lah. Boleh hubungi saya di talian 011-262-44060. Sekali lagi ya. 011-262-44060. Okey. Baik, anda yang berminat ataupun saya rasa ramai lah yang nak mencuba. Ada kadang-kadang belum cuba, belum tahu kan. Bila dah cuba tu tak boleh tinggal. Macam Cikgu Rezani kita ni, selain daripada menjalankan tugas dalam kerja hakiki, dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah, yang boleh meningkatkan stamina dan juga meningkatkan pengetahuan, juga meningkatkan kekuatan dan juga saya rasa keupayaan dan juga keyakinan diri lah ya. Betul tak? Okey. Macam mana cara berapa banyak gunung yang telah ditawan setakat ni lah? Kalau tak silap saya lah, di Malaysia ni kita ada 242 gunung, betul tak? 242 lah kalau tak silap saya lah. Jadi berapa setakat ni? Berapa? Setakat ni untuk grup saya ni saya rasa dalam sekitar kita dah buat dalam sekitar 120 lah. Ya, banyak juga ya. Dalam pendakian ni kita cuma pilih gunung-gunung ataupun bukit-bukit yang popular saja. Kita tak pergi semua, kita tak buat semua lah. Jadi lalu apa nak gunung-gunung yang telah ditawan setakat ni? Nama-nama gunung. Baik. Setakat ni kita dah pernah naik ke 7 gunung tertinggi di Malaysia, di Semenanjung, iaitu gunung tertinggi di Semenanjung Tahan ya. Gunung Tahan, Gunung Jombla, Gunung Yoyap. Kemudian kita ada 2 gunung di Perak. Saya lupa ada 7 gunung lah. 7 gunung. 7 gunung ini popular di kalangan hikers. Memang menjadi target diorang. Agaknya gunung yang selalu, bukan sekali. Maksudnya yang diulangi berkali-kali ataupun diminati oleh hikers, yang cikgu bawa diorang tu, gunung mana yang kata yang famous lah dan menjadi pilihan kepada para pendaki. Okey. Baik, selain daripada 7 gunung itu, selalunya gunung-gunung yang diminati oleh pendaki ni di gunung, kebanyakannya bukit lah. Gunung Jelem ni jarang yang mampu untuk naik. Bukit Berekeh. Berekeh ni terletak di Perak lah. Setakat ni masih bertumpu di Semenanjung lah. Kebanyakan trip saya di Semenanjung. Yang trip Semenanjung. Belum sampai lagi Kinabalu dan di sebelah Malaysia Timur, belum lagi. Di Kinabalu kita pernah sampai. Gunung-gunung di Sabah ni disebabkan oleh jarak dan kos yang tinggi, kita kurang buat trip lah. Yang kita bertumpu di Semenanjung saja. Kita sebenarnya banyak bukit
banyak bukit ataupun tempat yang cantik lah. Terutamanya di Pahang kita ada bukit seperti Red Forest. Kemudian di Perlis kita ada Mok Chun. Dan banyak lagi lah bukit-bukit yang kita selalu bawa perang lah. Macam tu. Sepanjang pelibatan setakat ni, ada tak kira pengalaman pahit lah yang pernah dilalui ketika berada di puncak ataupun ketika sedang mendaki tu? Ada tak? Pahit. Ataupun tragedi yang berlaku di depan mata ataupun dalam kalangan para pendaki dan sebagainya, mungkin kematian ke ataupun sakit patah ke apa ke? Ya, hobi mendaki ni dia memang satu hobi yang berisiko tinggi. Sebelum ada terdapat pendaki yang meninggal disebabkan jatuh, cedera, dan bagi saya sendiri pernah mengalami satu peristiwa yang sebenarnya tak terlibat dalam cederaan tu belum tapi pernah terlibat dalam satu situasi aneh lah. Biasalah. Kalau kita ke hutan ni memang bukan tempat kita kan. Itu adalah terjadi kekarunistik ataupun orang kata alam lain ni. Memang kerap kali lah. Bukan sekali. Memang kerap kali dalam ni. Okey. Jadi untuk pengalaman lain tu saya rasa biasa-biasa je lah. Tak ada yang manis macam mana? Tak yang manis. Yang manis. Bertemu jodoh sekali lagi ke apa kan? Pengalaman manis bila kita mendaki ni, bila sampai puncak ni semua manis tu. Bagi saya kita mendaki dalam keadaan penat. Jarak mendaki gunung ni jarak dia bukan dekat-dekat. Ada yang puluh-puluh kilo sampai 43 kilo. Jadi bila sampai ke puncak ni satu perasaan yang orang kata susah nak kata lah. Hanya pendaki saja yang dapat merasainya. Ya, betul. Dia tak cerita dengan tengok sendiri dia tak sama. Kalau kita nak merasai apa yang dirasai oleh hiker-hiker, bolehlah hobi ni. Okey. Dan akhir sekali lah, mengakhiri pertemuan kita malam ni, harapanlah untuk akan datang ni. Cikgu Rizani sendiri rasa macam mana harapan? Kita ada banyak cabaran lah sekarang ni, COVID dan sebagainya. Jadi harapan untuk masa akan datang ni, untuk meneruskan hobi ni macam mana? Saya faham. Seperti yang mula-mula saya berkaitan dengan wabak COVID, saya suka dan kawan-kawan yang di luar sana berhati-hatilah. Berhati-hati dan patuhi SOP yang ditetapkan dalam melaksanakan yang telah dirancang. Dan harapan saya juga untuk Jabatan Perhutanan Malaysia buat masa sekarang ni memang dah trending lah. Dah popular, tak seperti tahun-tahun 5 tahun lepas. Itu people dah ramai pendaki, ada grup dan ada trip setiap minggu pun ada lah. Jadi saya nak cadangkan, permudahkanlah cara untuk kita dapat permit. Ada permit juga kan? Ada permit. Setiap negeri kita ada jabatan. Dan setiap negeri cara untuk mereka bagi permit tu dan harap permudahkan. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni makin maju. Jadi saya kira
pihak jabatan ini permudahkanlah untuk pendaki-pendaki untuk melewat permit. Okey. Kos itu dapat diturunkan agar lebih ramai masyarakat di sana boleh menjadikan hobi hiking ini sebagai hobi mereka. Ya, insyaAllah untuk generasi akan datang lebih ramai lagi yang join aktiviti sihat macam ni. Okey, terima kasih saya ucapkan untuk tetamu di talian kita malam ini, Cikgu Rizani Muhammad Nawi yang sudi untuk berkongsi dengan kita. Terima kasih banyak. Dah lama tak jumpa di luar, hanya berjumpa di alam maya. Dan kalau boleh bila pulang ke Kelantan jangan lupa kontak saya. InsyaAllah. Dah lama sangat tak jumpa dan insyaAllah mudah-mudahan kita harapkan COVID-19 berlalu dengan cepat dan para pendaki akan dapat untuk meneruskan pendakian insyaAllah. Okey, terima kasih dan saya akan siarkan satu lagu yang khas untuk para pendaki, khas juga untuk Cikgu Rizani kita. Satu lagu yang lagu Banjaran Titiwangsa, satu lagu yang memuji Banjaran Titiwangsa yang pernah dinyanyikan oleh Saloma, pernah juga dinyanyikan oleh Fazidah Jonet dan juga pernah dinyanyikan oleh Syarizan. Tapi malam ni saya pilih lagu ini dibawakan oleh Brori Marantika. Boleh tak? Okey. Boleh. Terima kasih sekali lagi untuk Cikgu Rizani. InsyaAllah kita dengarkan lagu ini daripada Brori Marantika. Baik, pukul 10.23 malam. Terima kasih kerana bersama kami di Azaniza Radio Dakwah IT Kemah Melek malam ini. Untuk Nur Raini, rakan saya. Untuk Salman Sulaiman, terima kasih kerana bersama. InsyaAllah sebentar lagi kita akan dengarkan sajak yang akan dideklamasikan oleh Salman. Indah diserubungi kabut, sayup menjulang ke awan, tak jemu dipandang penuh kesan, membayang gagah perkasa, dibangga setiap masa. Itulah Banjaran Titiwangsa. Warna biru kehijauan, subur makmur jelita, megah bagai damai, rela tempo masa. Banjaran gunung dipuja, dicinta rakyat Malaysia. Itulah Banjaran Titiwangsa. Itulah dia lagu Banjaran Titiwangsa. Satu lagu memuji Banjaran Titiwangsa. Dan di Banjaran Titiwangsa lah terletaknya Gunung Tahan yang tidak asing lagi kepada para pendaki. Terima kasih semua yang sudi untuk terus bersama malam ini walaupun sudah lewat dan line kita tidak berapa elok. Warna biru kehijauan, subur makmur jelita, megah bagai damai, rela tempo masa. Banjaran gunung dipuja, dicinta rakyat Malaysia. Itulah Banjaran Titiwangsa. Itu dia Banjaran Titiwangsa khas untuk para pendaki yang sedang bersama kita waktu ini. Juga untuk anda